Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. InsyaAllah saya sambung untuk sesi yang keempat. Dr. Wan Nazri tak ada, kita sambung je lah. Saya cuba ringkaskan cerita-ringkas. Cuma nanti kalau ada cerita ke di sebalik yang perlukan kepada penguraian ataupun pembacaan yang agak mendalam, saya harap maksudnya kita balik study semula lah. Kita nak ambil poin yang belakang. Baik, tajuk yang diberikan kepada saya itu, tajuknya tajuk yang keempat, daripada kitab ataupun buku karangan Ustaz Fathi Yaqub, Al-Mutasakitun ala Tariqid Da'wah, golongan yang terkicir di sepanjang jalan dakwah. Kaifa wa limadza, bagaimana dia boleh terkicir. So kita nak kupas pada petang ni berdasarkan kajian yang dia buat lama dah ni, dan saya rasa kena sesuaikan dengan yang di Malaysia. Nak bagaimana, walimadza dan kenapa. So kita nak jawabkan soalan ni. So sebelum pada tu saya nak tarik perhatian sahabat-sahabat, ikhwah-ikhwat sekalian. So kita baca buku ni sebenarnya untuk nak bagi faham, nak suruh sedar punca-punca. Kalau kita tak tahu, mungkin kalau kita ibaratkan Isma Kota Baru ni sebagai sebuah kapal ataupun bot, mungkin boleh karam, atau tak karam pun dia tak gerak, duduk tersadar di jeti gitu je lah. Ahli ada tapi tak berfungsi. Itu yang kita tak nak, okay? Macam itulah ikhwan. Dan kalau berlaku, macam mana kita nak selesai? So kita tahu dulu penyakit dia, punca dia, kita jadi doktor kerja macam mana. So kita kalau perlu diubati, kita bagi ubat yang sesuai. Kalau perlu dicantas, cantas sajalah. Itulah. Ni Ustaz Fathi Yaqub dia bincangkan dalam buku ni, tak rasa banyak bab. Akhir Malik dengan Akhir Nazri tadi sikit saja. Dia hanya bincangkan antara gejala keciciran. Ada dua je, dua fasa, ya dah? Cuma yang bahagian yang kedua tu dia hurai jadi tiga lah. Pertama sekali, dia nak beritahu kepada kita dalam terkicir ini daripada jemaah, ada di antara ahli jemaah, dia sebut ni yang dah berjemaah, mana dia dah pilih, dia dah pilih untuk berjemaah, dia faham, kemudiannya dia lari sikit-sikit ataupun terus tak ada. Okay, yang pertama, satu golongan dia tinggalkan dakwah dan dia tak tinggalkan Islam. Ini ramai, di luar sana ramai yang dulu mungkin pengikut tegar gerakan Islam di Malaysia lah. Contoh dia kata mungkin ikut PAS sendiri ke, ataupun jamaah tabligh ke, sebab Islam ni baru je. Yang dalam Islam apa kurangnya, ramai juga. Tapi adakah dia tinggalkan Islam? No, dia kekal dengan Islam, cuma dia tidak bersama dengan tanzim kita. Itu saja. Okay, yang kedua, tinggalkan kedua-duanya sekali. Ini na'udzubillah min zalik. Dah sampai ke tingkat tu, tinggal jemaah dan tinggal terus. Mungkin dia ambil terus fahaman lain menjadi apa, tempat dia nak gerak. Mungkin dia hidup dengan liberal. Nah, asalnya barangkali dididik daripada gerakan Islam, tiba-tiba hidup belah sana. Wah, satu benda yang ajaib. Dan yang ketiga, meninggalkan jemaah dan bukan jemaah baru. Ini pun realiti belakang. Apa yang berlaku di Lebanon ataupun di Timur Tengah,
Dan benda ni berlaku semula di tempat kita. Tak payah huraian panjang lah. Daripada kita kata daripada pas saja berkecoh jadi pan dan sebagainya tu. So ni kita kena ambil iktibar. Atau dia bergabung dengan jemaah lain. Baik, dua akhwat yang saya hormati sekalian, saya suka untuk tarik perhatian kalau siapa-siapa sempat mendengar huraian yang Ustaz Abdullah Zaid sebut dalam dialog dia dengan seorang pengacara lah berkaitan adakah relevan gerakan Islam hari ini. So Ustaz Abdullah jawab satu-satu dengan jelas, dan dia cerita daripada sejarah awal kenapa kita perlukan gerakan Islam yang macam mana. Okay, so dicerita pula tingkat awal dulu tubuh macam cendawan, akhir sekali dah sampai ke peringkat sekarang, dah masuk tahun 2000 ni ada yang melarutkan diri bersama jemaah ni, bukan jemaah lah, tinggal terus. Dia tak cerita, tak mention siapa. Ada yang berada di Puan Liberal Barat ataupun Demokrasi Liberal, ataupun menyokong DAP terus. Dia sebut direct macam tu kan. Tak sebutnya. Harap-harap kita kalah. Dan kekal ni berdasarkan kepada disebut fikrah asasiyah. Saya tak tahu siapa yang kupas fikrah asasiyah. Syekh Nazri. Maksudnya fikrah asasiyah, fikrah Islam yang sebenar tu, yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudiannya pada 1944 khilafah dah tak ada, maka pemikir-pemikir Islam bangun untuk macam mana nak kembalikan balik kedaulatan Islam, tamadun Islam dan sebagainya itu dalam bentuk neraca hari ini. Dan kerana itulah muncul gerakan Islam di seluruh dunia. Kalau ikhwan ini ada lebih kurang 90 lebih di 90 lebih negara di dunia cawangan dia. Apa sebab itu kita kena kata. Saya masuk terus insya-Allah. Baik, dia empat benda je. Yang pertama sekali dia suruh kita tengok sejarah keciciran yang berlaku di zaman Nabi sendiri. Berlaku ke tidak? Jawapannya berlaku. Yang ni saya kupas jadi panjang sebab cerita dia panjang-panjang. Saya ambil poin-poin saja ataupun sedikit kisah sahaja. Okay, nah? Yang kedua adalah sebab keciciran dari faktor individu sendiri. Yang kedua dari faktor jemaah sendiri. Yang ketiga faktor daripada luaran yang mendesak musuh kita lah. Okay. Ini di zaman Nabi. Yang paling penting kita kena faham tabi'inya Islam, gerakan Islam ataupun jemaah Islam ketika Nabi ada dua je waktu tu, sama ada memilih Islam ataupun memilih jahiliah. Jadi umat Islam ketika itu terlalu excited, terlalu sensitif bila ada orang nak buka ke ataupun ada orang yang dah Islam nak bersama-sama dengan musuh, ada orang kawal cepat-cepat. Kawal cepat-cepat. Di samping tersebut faktor yang menjadi kita kata apa, bila nak tercicir je Nabi ada wahyu turun, maka selamat. Jadi hanya di peringkat awal je lah, dapat dipintas awal. Bagaimana dengan zaman kita yang tak ada wahyu ni? Siapa dia nak pergi pintas? Tak ada siapa nak pintas dah. Contohnya kita ambil orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Agak siapa dia? Ramai yang tak turut serta, tetapi 3 orang yang Nabi jumpa agak dalam sikit lah. Siapa dia agak? Siapa ingat? Ka'ab bin Malik lagi. Jadi 3 orang yang dia orang punya faktor lebih kurang. Faktornya macam mana? Dia nak pergi, dia sihat, cuma melewat-lewat. Saya rasa kalau kita tarik dengan kita tu lebih kurang sebenarnya. Tak lebih kurang. Kita nak mari Qiyamul Lail tadi awal lagi demo mai pukul 8 tu, demo mai pukul 9. Jadi kau lambat. Kena? Ka'ab bin Malik riwayat
bila tibanya Nabi SAW masuk pada waktu subuh ya, dalam waktu sembahyang subuh tu, Nabi salam dengan dia, tapi salam pun dalam keadaan marah. Marah sebab tak pergi. Jadi sahabat-sahabat yang lain disahkan inilah dalam Ibn Hisham dan sebagainya, ramai lagi yang tak pergi, tetapi mereka tak pergi dengan ada alasan uzur syar'i. Tapi 3 orang ni tidak. Dia sihat, dia cukup peralatan, dia hanya sikit je tidak buat persediaan. Macam Ka'ab bin Malik, dia duduk cari unta tak ada lagi. Orang bersiap dah awal-awal. Dan dia juga beranggapan mungkin lebih kurang macam zaman Perang Badar kot. Perang Badar, sahabat-sahabat yang tak pergi, Nabi tidak marah dah. Sebab asas pergi itu untuk bukan ke perang, untuk pergi halang perjalanan pulang rombongan kafir Quraisy di Mekah tu. Seboleh-bolehnya nanti keuntungan daripada perniagaan itu kita ambil balik, sebab dia curi harta kita yang kita tinggalkan kat Mekah. Maka kerana itu Nabi tak marah pun. Tetapi selepas dia perang Badar, maksudnya masuk perang Uhud, perang sampailah peperangan Tabuk. Dari kenapa hal perang Tabuk ni berlaku pada waktu panas. Waktu panas. Dan waktu itu kurma dan buah-buahan musim panas sedang panen. Wah, cabaran besar. Cabaran besar. Musakit dah duit dan tengah-lungguh waktu tu. Nak tinggal hantu kan, nak ikut Nabi kan. Wah, ibarat Ustaz ni kata petang ni lah, saya pun tercapai kot ni. Saya memang rancang petang ni, petang malam ni nak balik. Ustaz ni kata kena di subuh itu. Tak apalah, kita utamakan dia kan. Itulah. Lalu saya sebut saya nak cerita diboykot oleh Nabi. Dia cerita satu-satu. 3 orang ni diboykot selama lebih kurang 40 hari. Tak boleh kecek. Orang lain tak kecek dengan dia dan sebagainya. 2 orang lagi sebab malu. Pergi semayang dengan Nabi pun tidak, semayang rumah. 2 orang lagi. Tapi Ka'ab bin Malik, sebab dia orang yang ada nama, muka orang yang baik, orang yang ada nama dan sebagainya, dia pergi juga. Tapi pergi seolah-olah macam itulah, semayang balik. Orang tak ada siapa tegur. Bahkan ditambah pula 10 hari lagi untuk 3 orang ni tidak boleh mendekati isteri. 2 orang ni selamat sebab dia uzur, orang tua. Jadi dimintalah supaya isteri dia ni tolonglah sebab uzur tak boleh nak jalan. Cuma Nabi pesan boleh, tapi tidak boleh bersama dengan isteri. Adakah Ka'ab nak ambil hujah itu juga untuk diri dia? Tak boleh. Sebab dia seorang yang sihat, tak ada benda pun, tidak ada alasan untuk dia buat begitu. Dan akhirnya dia kekallah sampai 50 hari. Maka turunlah ayat wa 'ala salasati allazi nakhulifu lahu. Ayatlah jangan sama. Ayat tu lah. Tak boleh kita baca wisudah. Maknanya mereka ni Allah Ta'ala ampunkan kesalahan yang dibuatlah, adalah tak terima taubat dia. Kita nak ambil sikap tu, sikap dia niat baik dan sebagainya, cuma lengok sikit je. Bukan dia sampai terpesong ni. Ada tak sahabat bila dia sampai ke tempat Tabuk, ada tak sahabat yang jenis emosional ni? Saya rasa dalam Muhammad kot jenis lagu ni. Ambil iktibar lah. Bila sampai kat Tabuk, Nabi tanya mana Ka'ab bin Malik, nama-nama glamour ni. Ada sahabat jawab, dia duduk tengah berehat dengan isteri dia dengan anak-anak dia di Madinah. Nabi jawab balik, awak tahu ke keadaan yang sebenar? Maknanya kita nak jadi pemimpin, jangan mudah-mudah nak hukum orang. Walaupun kita tahu dia ada, jangan mudah-mudah cakap gitu lah. Sebab dia bukan nak tarik orang main dekat kita, dia makin kau jauhkan. Orang dah ada marah kita tambah sikit lagi, meletup lah.
Itu kaedah saya nak sebutkan. Kemudiannya banyak lagi kisah lain, kisah Hatib bin Balta'ah yang menjadi pembocor rahsia. Dia pun niat baik juga, sebab dia masih Islam. Dia juga ikut serta dalam perang Badar. Kemudian cuma sikit je Nabi nak pergi masuk Mekah, cuma dia sampaikan berita tu melalui postman. Postman tu ada kata nama Maizanah ataupun Sarah. Tak, bagi surat maksud sampaikan kepada keluarga dia di Mekah. Maksudnya keluarga dia bukan Islam. Dia seorang yang tu kata-kata masuk Islam. Ada kesnya begitu. Cuma wahyu Allah Taala sampai kepada Nabi, beritahu kata Abu ni Hatib bin Abi Balta'ah ni cuba nak bocorkan rahsia yang Nabi nak pergi ke sana. Maknanya bocor rahsia kerajaan. Bocor rahsia kerajaan. Bagi saya itu kat sekolah, kadang kita baru je mesyuarat urusan sampai dah kat bawah. Bahaya tau, bahaya. Memang amat bahaya. Dan saya tak beri cara langsung orang lagu ni. Orang hak lagu ni. Payah nak jaga rahsia di luar ni. Di kita ni mungkin ada siri lah, niat lah kepada nama dah. Di mata awam mengarut je. Bagi saya jangan percaya apa-apa, termasuk mengetua, tak perlu. Kalau rahsia. Macam tu lah. Kemudiannya Masjid Hira, ni semua dah faham. Nak buat masjid untuk lenyapkan kesatuan Islam. Akhirnya Nabi SAW perintahkan sahabat dia utuhkan terus. Hadisul Ifki, ni pun satu lagi kisah dah. Hadis cerita pembohongan, fitnah terhadap isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Ketika balik daripada Nabi pergi serang Bani Mustalik, dalam perjalanan pulang tu boleh tengok dalam surah Al-Ahzab cerita pasal Nabi macam giliran bila Nabi keluar dari Madinah, dia buat giliran. Dah giliran tu kena pada Aisyah, terima lah tak terima. So Aisyah pergi bersama dengan Nabi. Cuma dalam rombongan pulang, berehat seketika. Kemudian Aisyah pergi qada hajat dan sebagainya. Cuma dia balik ke kemah, gelang emasnya ada rantai emasnya tak ada. Dia pergi tempat yang tadi. Bila dah pergi situ patah balik, rombongan tadi dah balik. Sebab kebiasaan orang Arab, bila dia bawa perempuan, dia akan ada satu macam kemah lah letak atas tahun-tahun tu. Jadi orang dia pun angkat tahun-tahun, ingatkan apa nama Aisyah dalam tu. Tak ada pun tu. Kemudiannya dilihat oleh seorang sahabat yang agak terlewat juga. Dia pun kata hajat dia terlewat. Dan dia ambil Aisyah dalam keadaan berhijab lah. Maknanya tak tengok siapa dan cuma dia tahu tu Aisyah sebab sebelum turunnya ayat hijab, si lelaki ni, sahabat ni pernah tengok Aisyah. Itu saja. Ketika dah berlaku kes ni, tidak pernah dia tengok satu pun. Maksudnya dari segi aurat dan tersebar fitnah kepada Aisyah yang mungkin tempelan besar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah pribadi Aisyah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga peristiwa Abu Lubabah ni saya tak ambil. Baik, kita ambil sekarang. Kita lihat Pak Jemaah dulu. Barangkali ini yang nak ambil serius. Kita lakon ni ambil serius. Tak nafi kegagalan dari situ. Dan Ustaz Allah sebut pun atau benda yang besar, kita duduk istiqamah lagu ni pun benda paling besar ialah di mana yang Malik sebut, nak maintain tanzim. Yang kedua, nak organize balik macam mana nak beri ada kehadiran ataupun pewaris ni akan berterusan. Sebab dia umur dia dah 54. Pengacara tanya umur Ustaz dah berapa sekarang? 54. So macam mana dah siap dia kan ni? Besar lagi ni. Dalam konteks Malaysia mungkin kita hanya menjaga entiti penting dia dulu. Konteks dakwah di Malaysia bukan nak terus buat khilafah Islamiyah. Jaga dulu entiti penting untuk Melayu dan Islam. Jaga yang itu dulu. Itu dakwah kita yang semasa. Bukan yang besar tu. Tak perlu. Dan nanti orang kata ni ada rezeki pelajar pula kan. Tapi
Kita punya target akhir memang saja. Bila Allah kita usaha. Yang tu yang perlu pada nafas panjang, istiqamah dan sebagainya tu, dan perlu buat kerja ramai-ramai, kerja sore. Yang pertama, kelemahan dari sudut tarbiyah. Apa maksud dia? Kelemahan dari sudut tarbiyah sama ada orang yang jaga tarbiyah itu sendiri tidak urus dengan baik. Orang tarbiyah tu di pihak yang pegang tu maknanya dia tak urus elok-elok, tak urus elok-elok, tak jaga maknanya kesesuaian. Kalau kita kata qiyamul lail 20 kali. Tak, kalau dia tanya kita sendiri di Kota Baru ni lah, agak-agak tarbiyah kita power. Tanya ikhwah malu dulu kita. Power. Tanya macam ni kan, dengan apa pula? Power. Tak apa. Tak naik tu power lah apa. Okey, dia timbul satu isu pula. Lah dia buat benda yang sama je. Pula. Kita dah buat dah. Dia cakap, lah dia buat qiyamul lail daripada zaman duk Mesir lagi. Zaman saya dah habis dah ni. Dia main penyakit tu pula. Penyakit tu. Maksudnya penyakit dia tidak perlu lagi pada tarbiyah. Saya dah jadi ustaz kabir kan. Tak perlu qiyamul lail. Saya dah jadi pensyarah dekat apa lagi saya ni bagi budak-budak budak. So adakah bila kita dah berumur dan dah berjawatan, dah ada title, maka tak ada lagi tarbiyah? Itu persoalan kena jawab. Okey. Tarbiyah sikit-sikit cukup lah. Tak. Ataupun dia kata yang kedua ialah tidak meletakkan seseorang di tempat yang sesuai. Hak ni susah sebenarnya. Saya belajar kepimpinan walaupun ada master kepengetuaan dan sebagainya tu, sebenarnya susah kita nak letak orang ni. Tak. Jadi janganlah marah pengetua, janganlah marah ketua jawatan, susah. Kepala otak dia tu stres. Boleh kata 24 jam duk mikir. Ni mikir PKP nak masuk budak sekolah pun pening dah. Pening. Tak. Kita yang bagi idea mudah. Hak yang turun bawah susah. Ustaz ni nak selesaikan kita punya daurah dan sebagainya, dia dapat tekanan daripada atas. Kita pula apa Ustaz ni hari Jumaat orang nak rehat, bagi rehat je kita nak ambil durian apa-apa kan, dan sebagainya. Mungkinlah kita nampak begitu. Okey, tidak membagi-bagikan kerja kepada anggota. Ini pun satu hal. Ini pun kena ni juga dalam muhasabah. Anda nampak di KB, bukan kita tak bagi kerja, kita bagi dia tak jalan. Itu yang sedih sikit ni. Beri dia tak jalan. Ni macam mana nak buat? Nak kena ditolak dengan kereta ke kau ada cerita? Mungkin dia berpunca daripada yang atas tadi. Kita letak orang tu bukan di tempat dia. Orang yang pakar bercakap, orang yang pakar untuk buat perancangan, dia duduk dekat tempat perancangan. Orang yang suka buat kerja di bawah, bukan suka buat kerja, maknanya dia lebih kelebihan di situ. Dia tak suka bercakap, kita letak dia situ. Tak, begitulah. Yang lain tu kupas lagi kan, macam tu. Baik, kemudian tidak mengambil berat kebaikan ahli atau hal ehwal ahli. Ini kita pujilah biro keluarga, kapi etik apa, yang lain-lain lah. Yang lain-lain sebolehnya ahli isman kita ziarah lah kot lah, boleh. Nak ziarah buat ustaz, hari keluarga pun tak pergi, Allah tak tahu dah. Tapi PKP kita ziarah. PKP ya. Ziarah. Macam saya dapat tekanan gini dalam tarbiyah. Ini dalam apa? Kluster dakwah. Demo tu suruh buat kuliah online. Jadi kita suruh bagi kita suruh ni. Dia tak gerak. Bagi saya mungkin saya nampak dia bukan ahli dalam bidang tu. Jadi kita nak paksa dia buat apa. Ada orang yang kita petik sikit sampai ke hari ni pula dia suka. Nampak? Macam tu.
InsyaAllah lah kita boleh gerak, cuma kena di depan sikit. Tak nampak rasa kecil tu. Tak payah. Soalan tu kena jawab pening, jadi stres dulu. Sebab soalan kebat belaka. Mengapakah gejala kejikiran di zaman salam tidak seperti gejala di zaman ini? Nyatakan sebab dan bukti atas kenyataan di atas. Jawapan ringkasnya apa? Kenapa zaman tu tak sampai runtuh terus jemaah? Apa sebab? Kau jawapan untuk orang ambil bidang agama mudah je. Zaman Nabi kan, Nabi ada dipandu oleh wahyu. Allah Ta'ala betul perintah semacam, tak masalah. Kita tak boleh kan? Situ. Saya tak ada. Saya masuk yang ni pula, spesifik lagi. Itu tadi jemaah saja. Saya sentuh yang ni, individu anggota jemaah. Sebab individu ataupun anggota jemaah. Yang pertama sekali, jenis orang yang tadi ini yang tidak tetap, mana tak istiqamah. Sekejap dia kena tabligh, lepas tabligh masuk 40, masa kelahiran lepas masuk 40, lepas masuk 4 masuk isma pula, buat warna pula dari isma, pusing kot ni pula. So tabligh dia lagu tu, dengan wonder. Orang lagu ni pening sikit lah. Pening bagi dia, hanya kata dia lain. Tak apa-apa. Takut berlaku sesuatu kat atas diri dan kejayaan dan jawatan. Hak ni pun fitnah bagi orang yang berkerjaya dan fitnah orang yang berjawatan. Kadang-kadang saya rasa ramai juga yang tenggelam yang ni. Kau perhati yang balik Azhar dulu, rakan-rakan di satu usrah dan sebagainya, ramai je. Hanya terus karang. Okay? Dan kita minta Allah Ta'ala jagalah. Ataupun pada saya ni bukan isu gila jawatan ke gila duit. Kadang-kadang tak boleh nak imbang. Imbang tuntutan yang ada dalam sana. Kita pun orang besar kat situ, nak main jaga juga sini. Nanti orang akan kata, Tok Guru jaga lebih besar lagi boleh je. Boleh kan. Selendar tu kita. Situlah. Atas kapasiti masing-masing. Ya, sebenarnya melampau ekstrim. Ekstrim ni macam-macam lah. Mengkali nak cepat ke, ataupun lampau tak ikut marhalah ke dan sebagainya tu. Kemudian dia bermudah-mudahan dan longgar. Ni pun satu hal juga. Yang kita nampak, yang disentuh oleh Ustaz lah mungkin yang ini sedikit. Bermudah-mudahan dengan alasan kita dakwah ke, tarik belakang Cina masuk tu. Nanti kalau Cina perintah Malaysia lagi bagus. Pula simple je dia. Dia punya pemikiran simple je. Alasan dia, orang Melayu tak boleh harap, kena harap Cina. Pula dia jadi gitu lah. Ni konteks Indonesia lah. Tertipu dengan kedudukan dan bersikap menuju diri. Hal ni pun kena jaga-jaga dah. Sahabat-sahabat, ikhwah-akhwat, buat sesuatu, buat sebuah kita baca dalam surah Al-Insan. Apa nama? Tok Imam baca dah pagi tadi dah. Allah Subhanahu Muhammad. Jazaa wala syukura. Ayat. Ma uri minkum, la uri minkum syai'an jazaan wala syukura. Lebih itulah. Jamaah kalau tersilap, tak ingat nak ulang macam ni. So, letak ke keikhlasan tu nombor satu. Supalah isu hak baru ni orang tanya, perlukah kita naikkan gambar untuk kita sedekah dan sebagainya itu. Bagi saya, jangan mudah. Kalau benda tu dalam bentuk individu, kita ni beri untuk individu kita. Kita nak beri pitih ke orang, jangan orang masuk. Kalau kita buat dalam bentuk organisasi yang perlukan kepada dokumentasi, bukti dan sebagainya, ambil. Tapi bukan nak sebar dekat media massa untuk hantar balik laporan. Dan itulah juga hak yang Yayasan Ikhlas buat dan yang lain-lain. Yang ni kena jaga dah. Kata-kata dia mari tau. Mari. Kena ngaji tasawuf tinggi sikit. Kalau ada komen habiskan kitab Mutiara Bagi Hati. Paling komen Mutiara Bagi Hati itu basic bagi orang tasawuf. Paling bawah sekali. Nak mengaji tinggi, mengajilah tinggi lagi lah. Kemudian cemburukan orang lain. Ni pun penyakit juga.
Cemburu ke orang lain kalau dia buat tu jadi baik, beres. Saya ingat keluar saya boleh tak? Kamu kelewat dah jauh. Ustaz Fadli Yusof, siapa kenal Ustaz Fadli Yusof? Yang pergi buat dakwah dekat pedalaman Sabah. Dia ada 2 orang yang kuat tau, tapi yang seorang lari sebab dia nak jadi ketua. Saya tak payah sebut nama dia. Yang seorang lagi tu saya punya saudara. Oleh kerana ialah kawan ni balik Azhar, bidang pula akidah falsafah. So dia mengaji bab kristianisasi sesuai lah dengan dakwah di Sabah dan sebagainya tu. Jadi dari sudut penampilan dia lebih ke depan. Kawan ni bidang lain, bukan bidang agama, tapi dia lebih lama bersama dengan Ustaz Fadli. Disebab tu saja, maknanya Ustaz Fadli lebih, saya rasa dia bagi cakna tu sama aja. Dia ni rasa. Dan akhirnya dia memburuk-burukkan Ustaz Fadli, dan seboleh-bolehnya kerajaan negeri Sabah sekat dia daripada sampaikan dakwah di Sabah. Oh, jahat. Jahat. Dia yang bagi fakta kepada orang lain. Dan kerana itulah juga Ustaz Fadli diserang, disihir dan sebagainya. Tapi waktu saya pergi kursus 3 bulan tu, sebab yang pergi sekali tu Mufti Sabah. Saya yang bagi tahu kat Mufti, kata sampaikan ni lah, masuk. Kau bolehnya Mufti Sabah waktu tu dia punya orang-orang di bawah, bukan Mufti, orang di bawah nak suruh Ustaz Fadli disekat daripada menyampaikan dakwah di dalam. Mufti kata no, dah orang mari nak tolong kita, kita tak mampu buat, kita nak sekat apa? Baguslah Mufti Datuk ni apa, Bongsu Aziz. Habis. Sebab yang ketiga tekanan luar. Tekanan luar ni tekanan musuh lah. Pertama tekanan ujian. Ni kalau kita nak cerita di Mesir ya. Cerita di Mesir teramat-amat ni. Dari saya lebih sikap dengan ikhwan ni sebenarnya setelah Ustaz Karim. Hari ni saya duduk lah. Saya duduk dengan ikhwan lama. Kak Na pun tak tahu sebenarnya. Tak ni pun tak tahu. Saya sebenarnya duduk sekejap dengan ikhwan, lepas tu saya keluar. Saya duduk dengan budak-budak satu batch rumah perak. Rumah perak lah dia. Tapi dia duduk rumah sewa di Ayah Aisyah. Kat rumah Ustaz ni dulu. Duduk tak lama tu saya rasa rugi jadi sunyi. Dan ikhwah tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ada program. Saya duduk dengan member tu, macam tak ada apa, kosong. Daripada situ baru kita fikir balik semula. Bagi tahu dekat masa saya nak balik semula. Balik lah. Duduk dengan Ustaz Aznan. Duduk dengan hak peh-peh belakang kan. Balik lah. Cuma saya nak sebut waktu tu saya masih mencari-cari lagi, betul ke buku ni? Sebab kita pergi kosong, tak tahu benda. Orang lain mungkin dah dapat tadbiyah daripada KIK apa semua sekali, yang grup KIK tu. Saya pergi kosong. So saya masih tak puas hati. Sehinggalah Ustaz Karim bawa saya bertemu dengan ketika itu Mursyid Am tahun 1967. Berjumpa dengan Mursyid Am, namanya Mustafa Almarhum Syekh Mustafa Masyhur di sebuah masjid. Baru kat situ saya jadi, saya terima dengan penuh hati. Betul, sedikit sejarah. Tapi kalau kita baca sejarah ikhwan-ikhwan di Mesir kan, Masya Allah kan, Mustafa Masyhur sendiri berapa puluh tahun duduk dalam penjara. Sampai yang ada anak isteri meninggal dan sebagainya itu, ataupun yang terdekat kita kata apa, Dr. Mursi dan sebagainya itu, dan tekanan ujian itu yang pertama. Yang kedua tekanan keluarga. Ustaz Akhir Malik sebut tadi lah. Rasanya di Malaysia ni simple je, tak ada lah yang sampai ni. Tekanan keluarga. Ada juga orang sampai ke tahap tinggal tu sebab keluarga. Tekanan persekitaran. Dia kata dia buat contoh kat sini, kawan dia yang telah ikut jemaah, kemudiannya pergi Amerika, balik ke Mesir, balik ke Lebanon, jadi Mak Saleh tu. Lebih kurang gitu Anak murid saya ramai yang duduk di Maras yang kita cerita lah, jaga elok-elok, janganlah tak pakai tudung pula. Last sekali hantar gambar kita, habis free hair terus. Okay,
Kemudian tekanan gerakan bahaya, maknanya gerakan musuh. Bagi kita sekarang mungkin menjadi musuh utama DAP itu sendiri, golongan-golongan liberal, tak, yang dalam selimut semua sekali lah. Okey. Dan seterusnya yang tak sekali, tekanan bermuka-muka. Ini pun bahaya kan? Tak sebut dah. Tekanan bermuka-muka. Muka-muka. Mungkin dia bersama dengan kita, tapi dia masuk dengan kita untuk share rahsia saja, menyampaikan rahsia jemaah ke orang lain. Satu. Ya, ataupun dia tak sama kita pun, tapi dia nak sedikit advantage dari kita. Ya, sebab barangkali apa yang kita perjuangkan, kita agendakan sesuai dengan hak dia bawa, maka dia ambil kesempatan. Nah, dalam konteks ni mungkin Islam selalu dilihat seolah-olah menyokong orang ni. Satu ketika pula menyerang orang ni balik. Kan? Macam tu nak sebutnya. So kita tidak ada terikat dengan mana-mana parti, mana-mana organisasi, mana-mana jemaah. Kita adalah kita. Begitulah mudah. Maknanya bebas nak gerak, tidak bermuka-muka. Okey, PAN mungkin dia tak nak cakap sebab dia dah terikat dengan PH. Kalau dia cakap sekali, dia tak setuju dengan PH, awal-awal lagi kena kerak dengan DAP. Nah, itulah juga barangkali yang berlaku sekarang dalam PN. Dah. Di start dia ada pandangan dia sendiri, tak ada masalah lah. Okey, kita berbeza pandangan. Nah, mungkin pas senyap ketika ini dalam PN dia ambil langkah nafas panjang. Nah, mungkin orang nampak jangan bagi undi Cina, bagi PAS mungkin dia nampak kalau kita beri, kita jadi persaingan antara undi Cina belah ni dengan undi Cina belah ni. Kecek politik pula. Sekolah sekadar tu, wallahualam, lebih 5 minit kena hukum kan? Belanja. Aku dikali hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.